Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so semalam kita tak dapat live. So hari ni alhamdulillah rezeki kita live. So kita kemas sikit. Senang korang semua tengok. So kepada yang sedang menonton, bolehlah share live ni kan. Kawan-kawan korang nak buat apa? Nak buat apa? Ketaya. Lupa pula nak buat apa. Right. So kepada yang sedang tengok, kita dah ada satu. Ketayanya dah siap ni satu. So kepada yang tengok esok, lusa, tulat semua kan, korang kena letak dalam kepala, saya tak pandai pun masak, bermain-main dengan tepung. Saya tak pandai, okay? Tapi kita cuba. Okay. So untuk mula-mula sekali, yang paling penting kan bahan-bahan yang kena ada dia. Bahan dia sikit sahaja, tak banyak pun bahan-bahan dia. Mana? Atas sini kan? Okay. So bahan-bahan dia kan senang sahaja. Hai Syatra Rida. Hai Ustaz Muaz. Hai. Korang pernah buat ketayuf tak? Cik komen sikit. Tahu tak, saya baru je belajar buat semalam. 2 hari lepas. Baru je. Lepas tu share lah dengan korang. Thank you yang buat love. I love you too. Hai Ika. Say hi lah sikit. Tak adalah kesunyian. Okay, now. Okay, kita kembali balik kepada bahan-bahan. So semalam kan kita ada buat posting kan, bahan-bahan apa yang you guys perlu ada. So antara bahan-bahan yang korang kena adalah tepung gandum, semolina. Semolina lah ramai orang tanya. Semolina ni macam mana? Tak tahulah nak cakap, tapi point dia tepung semolina. Pandai-pandai cari lah. Okay, tepung semolina ni kan dekat dalam mall ada sebenarnya tau. Tapi korang kena cari dekat bahagian tepung, kena tengok dengan berhati-hati. Sebab takut tak perasan dekat rak. So sekarang kan kita akan buat bacuk adunan ni dengan menggunakan sukatan cawan saja supaya senang. Alright, so untuk mula-mula sekali kita akan buat bancuh yeast dahulu. So kita ketepikan semua yang tak patut. So bahan-bahan semua ada kat sini sekarang ni. Okay, thank you so much yang menonton. Hai Kak Asma, apa khabar? Dura Al-Haya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Komen lambat Kak keluar. Macam mana? Internet. Okay. Cik komen sikit korang semua makan apa hari ini. Buka puasa apa. Nanti esok korang boleh try tau. Korang boleh try benda ni. So mula sekali kan, korang kena masukkan. What is this? What is this guys? What is this? Yeah, kita masuk sikit. Saya acah-acah. Betul? Itu adalah yeast ya. Ini adalah yeast. Yeast. Okay, kita buka. Okay, melihat kepada nota saya, yeast kita memerlukan 1 sudu teh. Betul ke? Betul kan? 1 sudu teh. So kita masukkan dalam 1 sudu teh yeast. Setengah sudu, sorry guys, setengah sudu. Okay. Kemudian kita simpan balik ya yeast ni. Ni memang tunjuk kat korang daripada zero tau. Maksudnya kalau korang ada bahan-bahan ni, korang boleh buat sekali sama-sama dengan saya. Bersama-sama kita bersilat di dapur. Okay, Dura Al-Haya. Nasi tomato. Apa? Sedap je Kak. Ya Allah. It's so lovely. Saya nanya kan masak esok tau. Ika. So bolehlah kita tengok menu yang korang semua bagi cadangan ni, bolehlah nak try esok. So gula kita masukkan 2. Okay.
catat ya nota anak murid sekalian. Yeast separuh sudu teh, kemudian gula 2 sudu. Kemudian kita masukkan air suam untuk melarutkannya. Sekadarnya sahaja ya kawan-kawan. Sekadarnya sahaja. Nampak ke tidak? Teman tak nampak? Teman sendiri tak nampak? Okey, bolehlah. Bolehlah kan? Oh, ni better sikit. Sebab ini sebenarnya adalah kali ketiga saya buat. So, sebelum live tadi saya dah test satu. Alhamdulillah, berjaya. Kepada yang mengenali saya, semua tahu saya memang tak pandai berkaitan dengan tepung-tepung ni. So, macam-macam kejadian yang menyakitkan, ya, yang memahitkan dan sebagainya. Kejadian lah yang berlaku dengan tepung, ya. Dia melibatkan saya. Jadi Alhamdulillah untuk ketua youth ni insyaAllah selamat ya untuk korang semua. Okay, sekarang kita biarkan dia dalam berapa minit 3 minit. Lebih kurang. So kita letak ke tepi gula semua ni. Okay, ini pun kita ketepikan ya. Okay, ni dah settle lah ni. Dah settle, kita rehatkan dia. So now kita buat tepung dia. Alright, tepung ni alright. Okay, letak tepi. Okay, so ni dia kuali kemat kita. So kita ada cawan kat sini. So untuk anak murid sekalian, oh kita baca, lupa nak baca komen. Nadia Zabri, oi nak tidur dah. Tak tidur pun Nadia tipu. Okay, Siti Nadia Zabri, hai kakak comel, sihat ke? Alhamdulillah, masih comel. Ya, sihat Alhamdulillah Nadia. You sihat ke? And Ika, hai Nadia, jumpa sini pula kita. Allah, selalu sangat live aku jadi tempat jejak kasih. Kenapa? Korang semua ni memang tak jaga satu rahim tak jumpa kat luar, tak call-call. Ni masalah korang ni. Okay, so tepung gandum kita letak dia berapa? Kita tengok nota. Kita tengok nota. Ni siapa-siapa yang duduk nak buat ketua youth ni jangan risau. Saya pun duduk juga. Okay, tepung gandum 1 dan 1/2 cawan. Bismillah. Kita masukkan dengan penuh keyakinan. Okay. Okay, lepas tu kan kita nak sure dia rata kan, buat macam ni. Rata. Okay, dapat dah satu kuat. Lepas tu setengah. Satu dan setengah. Setengah je. Okay. Tahan. Cukup. Oh, sikit lagi lah. Cukup. Aduh, apa aku buat ni? Okay, sorry. Alright, so 1/2. Ini tepung gandum ya. Gandum. Oh, purpose flour. Okay, now kita masukkan yang tepung yang famous. Yang ramai orang macam blur-blur. Tak kenal, what is that? Okay, oh now I know. I kena ke belakang sikit lah. Kena ke belakang sikit rupanya kamera ni. Alamak, minta maaf lah kawan-kawan. Baru lagi dalam dunia masakan ni. Selalu dalam dunia fotografi je. Okay, kita adjust sikit. Okay. Alright. Fatin Nadira is watching. Hi Aten. Salmi Azam, tidurlah Maria. Salmi, kau tak payah sibuk kan aku Salmi. Setiap kali aku buat live kau masuk. Kau kenapa? Kau tu suruh aku tidur pula. Okay, Salmi, apa-apa pun Salmi, I know you rindu ketua youth. I know you rindu ketua youth Salmi. So Salmi, you boleh buat ni Salmi. You boleh buat. Okay, wah. Kalau I yang tak pandai pun boleh buat. Tak boleh. Korang. Okay. So untuk semolina. Okay, semolina ni kawan-kawan, dia punya macam mana aku cakap? Dia punya rupa dia macam serbuk roti sikit tapi dah halus. Tapi bukan bermakna korang boleh tukar ganti dengan tepung roti. No, that's not what I mean. Tu nak ceritanya rupa dia macam mana. So ini adalah setengah cawan tepung semolina. Senang saja. Alright. So tepung gandum 2 cawan dan semolina setengah cawan sahaja.
Tepung gandum 1,5. Sorry, 1,5. Okey, ni tepung semolina. Saya nak tunjuk dia punya tu, tapi saya rasa cahaya ni tak sangat membantu. I'm not sure nampak atau tidak. Nampak tak dia punya tu? Okey, kita letak sebelah tepung. Beza tak? Nampak tak dalam kamera? Sorry lah, pencahayaan, you know. Rumah kan. Tengok. Ha, nampak tak? Sedikit lah berbeza kan? Nampak lah sedikit perbezaan. Sorry lah, lampu. Nampak tak tu? Ika! Oh, makcik kita pun tengok. Mirza! Hai Mirza! Apa khabar? Assalamualaikum Cik Noli. Hai Sada! Dura Al-Haya untuk sahur lah ni. Ten. Haha, awal Kak Mary prepare. Hai Ustaz Nasrullah, apa khabar? Pengantin baru. Hai Zika. Oi Zika, oi. Lama tak dengar khabar. Okay, so kawan-kawanku sekalian, this is so simple to do. Okay, korang hanya perlu masukkan 1,5 cawan tepung gandum dan tepung semolina separuh cawan sahaja. Fatin Nadara, haha, awal weh sahur weh. Orang kalau jaga masa awal kot. Lalu tu kodak. Okay, get ready lah, get ready, you know. Okay, so kan kemudian tak habis lagi ni tau, tak habis lagi. Kita akan perlu masukkan, tapi sikit sahaja lagi, masuk baking powder. Baking powder, garam. Settle. Mana baking powder kita? Nyorok. Baking powder berapa? Baking powder sikit sahaja. Perlu masukkan 1 sudu teh sahaja. Kita masukkan 1 sudu teh. 1 sudu teh baking powder. Kemudian kita masukkan garam. Garam kita masukkan secukup rasa. Terpulanglah. Korang nak masukkan dia sesedap rasa ke, nak masukkan dia rasa sayang ke, nak masukkan dia ikutlah. Okay, kita masukkan garam. Yes, a pinch of salt. Ya, secubit ataupun segenggam ataupun setumbuk garam terpulang. Okay, so kita dah masukkan ke empat bahan utama untuk membuat ketaya ya kawan-kawan sekalian, iaitu tepung gandum, semolina, baking powder dan juga garam. Kemudian kita harmonikan dia. Okay, kita kawinkan dia. Selamat pengantin baru. Okay, kawin. Alright. Kita ratakan dia, harmonikan dia. Okay. Okay, ada orang tanya tau, tak puas hati sebenarnya. Ada orang tanya kenapa tak buat live masak ni siang. Okay, sebenarnya kan bukan tak nak buat siang. Masalah dia kalau siang tak boleh rasa, betul tak? Kalau malam bolehlah nak rasa, nak tunjuk kat koma. You know? Okay, kita dah sama kan dia, ya? Okay, yang menonton terima kasih ya. Apa lagi korang bebel ni? Nur Salmi Azam. Sedap juga nama Samolina ni. Macam nama Latin. Buat nama anak nantilah Samolina Amorabeda. Salmi, kau tak pernah muncul kat aku, Salmi. Power. Aduh. Tak, kenapa? Benda. Ada belah. Okay. Fatin Nadira, nampak? Isya. Malam dah ni Kak Mary. Sebab malam lah Isya. Sebab malam lah. Nur Izzah Muhammad. Kak Izzah. Hai Kak Izzah. Tengah cari nota dah tu Kak Izzah tu. Nak buat. Fatin Nadira. Samolina tu ada kat mana? Okey, sebenarnya dekat rak-rak dekat mall ada. Tapi kena cari lah. Kena berhati-hati semasa mencari. Sebab benda yang korang tak biasa beli kan, kadang kita tak perasan. Ada je tapi dia tersorok ke. Okay, kalau tak ada juga senang sangat. Korang ada kedai Arab mana-mana tak yang dekat-dekat? Tanya je dia. Kalau kau cari sendiri kadang-kadang tak jumpa. Sebab yang saya beli ni pun dia dalam plastik. Dia tak ada tulis pun Samolina. Saya kena tanya dengan orang kedai. Padahal boleh cakap Arab tapi aku malu sangat kan. Tanyalah di bahasa Inggeris. Sorry, I can't find Samolina.
dia pun semulina dia pun carilah. Lepas tu dia pun tunjuklah. Last kali semua barang ni dia yang carikan. Sedap. Okay. Now, barang-barang dah siap kan? Sekarang kita nak kena buat apa? Kita akan masukkan air tau. So, alang-alang kita punya yeast dengan gula tadi dah cukup dah. Dia sit tadi lebih dari 3 minit. Kita akan masukkan air. Okay, kita ketepikan. Right, kita akan masukkan air 2.5 cawan. So, kita akan gunakan sukatan yang sama cawan tadi. Gelap lah kan? Susahlah. Equipment. Alright. Bahan-bahan. Tempat ni kurang cukup. Kurang pencahayaan. Bismillah. Kita masukkan 2 cawan air dan juga setengah. Bismillah. 1. Kira sama-sama anak-anak. 2. Berapa air? 2 dan aku tak ingat nanya tengok buku. 2 dan setengah. Okey, setengah. Bismillah. Right. Bismillah. Setengah. So kita kacau. Sebenarnya niat buat macam ni nak bagi korang nampak proses dia. Okay. Okay, air dah siap. Okay, ini yang part berdebar tanya. Sebab saya kan tak biasa masak guna tepung. So, yang saya risau tanya lebih kepada tentang macam mana nak satukan air dengan tepung. So, saya baru je belajar teknik ni hari ni. Rupanya boleh je buat masukkan air tu guna 2 tangan. Sebenarnya sebelah buat lain, sebelah buat lain. So, kita ketepikan dulu bahan-bahan yang lain-lain. Takut terlanggar. Right. Now. Apa yang korang bebel ni? Baca sikit apa yang korang bebel ni. Dura Al-Haya. Haha, sunat nama sunnah ke sunat? Ika, kau ni malam-malam jangan cemarkan nama akhwat. Nama anak nama yang baik-baik kat Sami. Kalau Samalina tu bagus, makna dia cun juga tu. Sami, okey dah tu. Nama makanan, nyam-nyam. Benda tu mix Arab-Arab sikit. Cheers. Nurul Izzah Muhammad, Bukit Bintang banyak jual. Kishtah pun ada. Okey. Betul guys, betul. Fatin Nadira, macam mana nak cakap Arab? Nak tanya ada Samolina tak? Alah, tak payah Latin. Kau cakap Inggeris je. Nur Asma Laili, PKP tak dapat pi Bukit Bintang tu. Oh, Kak Asma. Black ah. Saya beli waktu PKP kot, baru je beli. Saya beli Jumaat itu. Bahan-bahan ni. So, nak beli bahan-bahan ni senang saja. Pergi kedai Arab yang terdekat je lah. Saya beli kat Upon Point. Kedai Arab kat Upon Point. Suria Wholesale. Orang Syria lah kot. Syria Wholesale. Okay, so kalau ikut belajar tadi, aku tak ingat dah. Tangan kanan. Apa? Tangan kanan apa? Tangan kanan yang ni kan? Yang ni kan? Tangan kanan tepung. Tangan kiri yang air tadi. So, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masukkan perlahan-lahan lah. Kan? Okay, kiri air, kanan tepung. So, kita masukkan perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. So, kita kacau. Kalau tak puas hati lah korang tak nampak kan? Nak kena buat kat bawah. Nak buat kat bawah tu. Korang okey je kan? Korang redo je kan? Tak nampak kan? Okey je kan? Bismillah. Korang boleh bayang kan? Okay, kita tunjuk sikit lah. Macam tu. Masukkan. Alright. Kita masukkan air. Masukkan lagi. Tadi buat semua sebab tadi buat dekat-dekat.
Tapi sebab ada kamera, ada handphone, so saya jadi jauh dengan meja. Okay, so rasanya boleh lah kot. Dah hancur-hancur sikit dah ni, boleh kita keluar semua. Okay. Okay, kita ketepikan. Wah, alhamdulillah tak ada ni tak ada tepung ni, tumpah atas meja je. Ada kedulan besar-besar ni. Hancurkan sikit. Sebab kejap lagi kita akan pakai mixer. Hand mixer. So hand mixer ni tadi kan saya buat kali kedua. Dia bersepah. So kalau terkena lens, kita check. Saya check dari masa ke masa saya check. Takut terkena lens. Okay, elektrik pun dah on. Bismillah. Are we done? Saya pun tak tahu. Jom kita check sama-sama. Check. Percaya. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah guys. Dia kan kalau nak tahu jadi tak jadi, dia bukan macam cekodok, dia bukan macam susu anak korang. Dia macam susu holik. Kalau dia macam susu holik tu, jadilah tu. Okay, lepas tu apa yang kita nak kena buat? Kita seatkan dia 30 minit. Ketepikan dia. Okay, kita rehatkan dia 30 minit, tutup, simpan. Okay, lepas 30 minit dah boleh guna untuk membakar. Right now kita akan move on kepada sesuatu yang lebih menarik, iaitu membakar. Okay. Saya lambat sikit tadi sebab saya buat adunan siap-siap untuk korang. So kita tak adalah nak live nak tunggu sampai 30 minit. So kita dah ada yang dah siap. So now let me show it to you. Okay, now. Okay, okay, I dah start faham dah keadaan dalam bilik ni. Cahaya dia sebelah sini, so kita kena lawan arus. Okay, yes. Saya harap semua penonton bersabar. Saya cuba berikan yang terbaik, kelas ketaif percuma yang terbaik untuk korang semua. So, ini kan lepas 30 minit. Okay. Lepas 30 minit dia akan jadi macam ni. Why dia jadi macam ni? Sebab apa? Sebab yeast. Okay. Kalau yang korang macam malas nak apa? Ada orang panggil ini macam apa? Yeast bernafas sebab dia berbuih. Alright, so sekarang ni kita nak masak. Okay, ini akan jadi tau. Yang tadi tu, yang dah siap tadi tu. Yang kita baru buat tadi tu, lepas 30 minit dia akan jadi macam ni. So, kita akan panaskan dapur kita. Bismillah. Kenapa dah saya tak check dulu cahaya ni. Ini agak mengganggu membayang ni, tuan-tuan dan puan sekalian. So, kita panas pula bukakan api.
Ya. So kita jangan besar sangat lah. Kita kecilkan sikit. Macam tu dah. Hey, dia mati tu. Kita buka sekali, tak apa. Macam tu. Right, so kita panaskan kita punya pan. Right. Sementara itu, saya perlu tutup dulu api mixer ni kan kita tengah bakar-bakar. Okay. Now. Sementara menunggu kuali kita panas, kita baca komen dulu. Kak Asma tadi kata PKP tak dapat nak pergi Bukit Bintang. Bukit yang berbintang. Kak Izzah respon. GrabFood kan ada. Ya betul, GrabFood ada Kak Asma. Don't worry. Delivery je sekarang. Syaimah Azlan. Hai Syaimah. Mai belajar buat ketoyef. Farhan Ismail. Apa khabar Farhan? Durrah Al-Haya. Angkat sikit kak, nak tengok bancuh hantu. Itulah sorry nak. Baru angkat tadi. Adila Bahari, Adel, Shakira alias Kira, Hazwani, hai Wani. Fatin Nadira, Yis aktif kak. Yis aktif ataupun Yis bernafas atau aku tahu lah apa lagi istilah-istilah koma-koma pakai orang-orang yang baking ni. Okay, so saya yakin dan sangat percaya pada dah berasap dah pun. Dia dah panas kuali ni, so kita dah boleh masukkan. Simple je korang better korang pakai yang ada muncung tiru, senang nak buat bentuk. So kita pergi kat tengah-tengah alam. Bismillah. Tak perlu banyak, biarkan dia. Okay, lihatlah perubahan dia kawan-kawan. Lihatlah ketoyef yang anda rindu menjadi ketoyef. Okay, api kena jaga. Kecil, jangan terlampau besar sangat. Syaimah Azizan. Lepas ni boleh try. InsyaAllah Syaimah. You boleh try to you punya husband, you punya baby, you punya family, okay? Hazwani Maknur. Saya harap saya tak salah orang. Wani dengan Ustaz L kan? Sebabnya hari tu tukar Wani dengan orang lain. Boleh dah ni. Ke Ustaz L tengok ni? Ustaz Ahmad. Saya tengok sebab nak dengar awak cakap je. Aduh, minta maaf lah. Cakap lara-lara bulan Ramadan ni. Sebab fikir bulan Ramadan ni macam tak ada buat live lagi kan. Lepas tu dapat pula ilmu ketoyef ni macam kita share lah kan untuk korang semua. Kut-kut lah ramai yang merindui Urdun seperti saya. Boleh lah lepaskan rindu korang lepas ni. So korang semua jangan tinggalkan lagi live ni sebab kita belum tengok lagi kemunculan Cik Kishta. Sekejap lagi kita akan buat keluar Cik Kishta kita, no? Okay, siapa rindu Kishta? Akhwat dia banyak gila-gila guna Kishta waktu kat Jordan. Tak tahu lah rumah tiramisu tu, zaman duk tiramisu. Tak tahu berapa kali dia beli Kishta. Alright. Bila korang nak tahu boleh angkat? Bila atas tu dia dah kering. So ini ada putih lagi. So korang boleh pilih untuk angkat sebab dia slow-slow dia akan kering juga. Ataupun korang nak tunggu dia betul-betul kering tapi akan sedikit garing lah belah bawah dia. So overall actually dia dah pun masak. Ina Azman kata apa? Jom ramai-ramai kita sebut. It's time. Alright, okay. Oh. Sepatutnya dia tidak melekat tapi mungkin disebabkan lama sikit. Oh, kenapa dia melekat? Ayo, tak tahu. Ni first time dia melekat. Selalu tak melekat saya buat. Selalu. Baru buat 2-3 kali. Tak apalah, try. Kan. Okay, saya minta izin untuk letak handphone sebab saya tak boleh nak bekerja dengan sebelah tangan memegang handphone. Bismillah. Saya letak dulu. Jangan risau. Sekejap lagi saya tunjuk. Tak semua sebab saya tadi pegang handphone sebelah. Oh, melekat lah. Hai ya. Dia melekat. Mungkin api ke? Mungkin dia hangus sebab kita ada contoh yang kita buat tadi jadi.
Dia melekat teruk. Okey. Yang ni kita boleh katakan macam fail lah. Boleh tak? Teruk juga dia melekat. Tengok ni. Sebab tadi kita buat test tak melekat tau korang. Sebagai bukti, kita tunjuk sikit nah bukti. Bukti! Testing kita tak melekat tadi, tapi dia telah pun dimakan oleh saya. Ini dia buktinya. Ni ketua you tadi, cantik elok je. Nipis, lebih nipis daripada posting saya sebelum ni. Sebab kita dah buat testing banyak kali kan. Ni saya makan tadi. So, why dia melekat? Mesti something is wrong. Something is wrong. Mungkin ada something yang saya tersalah buat ke apa ke kan. Ni first time dia melekat. Okay, tak apa. Kita relax. Kita try masak kali dua. Jadi tak? Teruk ke kat dia. Rasanya we need a new pan. Sebab ni susah nak basuh. Teruk weh. Okay. Tadi kita masak yang apa? Yang saya tunjuk jadi tadi tu, kita menggunakan adunan yang sama. Alright. So kita move on. Kita pergi kepada sauce. Alright. So kita tutup dapur kita, bahaya ya. Benda macam ni kita kena hati-hati. Ni banyak lagi sebenarnya nak masakkan korang dalam 2-3 keping juga. Tapi kita tepikan dulu lah buat benda lain dulu. Yang tadi tu kita rendam sekejap supaya senang nak cuci lagi. Kita tarik je. Kita rendam dengan air lebihan air suam tadi. Okay. So sekarang ni kita nak buat kishta. Kishta ni kita buka. Yang rindu dah lama tak tengok kishta. Okay, bayang-bayang. Alright. So now bijak gila. Mak Azizan beletik apa sorang-sorang tu. Fatih Nadira dia nak tunjuk dia pun boleh melekat. Muhammad Faik Asri. Hai Ustaz Faik. Boleh lah buat untuk ni apa bini tengah pantang loh. Ketua. Okay, ramai yang pelik manalah dapat dapat kishta apa semua ni. Sebenarnya kan, korang janganlah pelik sangat. Pergi je kedai Arab. Kedai Arab ada. Okay. So, disebabkan malam ni dah lewat, kita nak buat test sahaja. So, kita ambil lah sudu sikit saja. So, kishta ni rasa dia lemak-lemak. Dia macam krim orang buat kek, layer-layer dekat kek tau. So, tudung aku pun. So, kita nak bagi dia ada rasa, kita tambahlah gula. So, kita masuk dalam 1 ke 2 gula untuk memaniskan, memberikan rasa. Minta maaf lah, tudung ni terbang-terbang sebab ada kipas. That's why dia terbang. So, kita akan larutkan gula yang kishta. Ni memang antara expertise saya waktu kat Jordan sebab tiramisu terlampau kuat buat kek tiramisu. Saya tak pandai buat kek, jadi saya tolong buat dia punya sos sahaja, duduk di dapur. So, geng-geng tiramisu boleh say hi sikit. That's why lah nama rumah kita orang nama tiramisu. Peliknya tak marah kau nak kubur ke? Tu rumah nombor 2. Total rumah saya dekat Jordan ada 3. Mula Sakanting ya, Sakanting the only generation yang duduk kat Sakanting. Batch Inspire saja. Lepas tu tak ada siapa-siapa dah. Lepas tu pernah duduk kat Sakanting. Lepas tu Bite Tiramisu sampai sekarang maksudnya masih lagi ada rumah tu Bite Tiramisu.
Okay, we are done. Okay, kita rasa sikit. Lovely. Okay, lepas tu kalau orang Arab kan, kenapalah saya makan kan? Kalau tak kita boleh tunjuk contoh banyak sikit. Patutnya kan dia bulat kan, ketayif ni kan. So kita ambil sos ni, letak kat tengah. Lepas tu orang Arab kan dia buat macam curry puff tau. Tepi-tepi ni dia claim. Macam tu. Biasanya boleh lekat. Macam tu. And then orang Arab dia goreng. Faham tak? Macam tu. Saya sebenarnya tak puas hati lah kuali tadi melekat. Tapi nak tinggalkan korang macam mana? Okay, so yang ini kita letak dulu kat tepi. Kita try tengok dah tanggal ke belum yang melekat tadi. Mana ketayifnya? Ketayif yang tadi dah buat, tetapi entah mengapa dia melekat pula Kak Shikin. Tadi yang saya tunjuk tadi tu yang testing saya buat sebelum live. Nak tengok, nak check lah jadi ke tak. Jadi. Sekali tunjuk kat dalam kamera tak jadi. Sebab memang malam ni saya kena habiskan pun adunan ni. Tak boleh tak habis lah. Point dia. Sebab dia tak tahan kan. Kena terus habiskan. So Kak Shikin gelak. Sepai hati Kak Shikin. Okey. Kita punya ni dah boleh tanggal. Alhamdulillah. Kita punya ni dah tanggal sebab tadi kita dah rendam siap-siap kan. Dah tanggal dah. So saya tinggalkan anda sebentar saja nak buang dekat sinki. Nak bersihkan betul. Kita try bakar sekali lagi. Okey, kita sudah cuci. Kita dah cuci. Lepas tu kan kita keringkan dulu. Nanti show kita sekejap. Lepas tu kita try. Rasanya lah. Okay, rasanya saya dah jumpa why dia melekat tadi. Tapi kita test dulu. Takut kita test dulu tengok betul tak. Kalau jadi saya bagi tahu. Apakah kemungkinan kesalahan yang telah saya lakukan tadi? Sebab jenuh juga saya fikir apa yang menyebabkan dia tak jadi Okey. Okay, kita buka api. So, boleh nampak api dia besar mana. Alright. Sederhanakan api. Kalau betul tekaan saya, insya-Allah kali ni jadi. Okay, panas tak panas ni?
Taruh kuali panas, kita bersihkan sekejap. Okay. Now. Okay, kita punya adunan. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap menjadi. Tolong ya. Pegangkan kamera. Okay, assistant I dah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tadi guna sebelah tangan ni kan. Bismillah. Okay, kita doa sama-sama supaya terjadi. I'm not sure. Hai Mira. Hai Kamila. Hai Adila. Hai Fatin sayang. Cuba belok. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap kali ni menjadi. Sebab kali bukan ni first time tak jadi. Sebelum ni relax je buat. Okay, kita tengok dengan sabar. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, api dia right. Okay. Disebabkan saya penuh dengan insecurities, saya nak try tengok dia melekat tak. Okay. Setakat ni tepi dia tak melekat. Okay, macam mana nak tahu bila boleh angkat? Kita tengok dia punya atas tu. Kalau masih putih-putih maksudnya dia belum lagi kering. Mira, hai Mira. Dura Al-Haya Ika, kira tak payah sapu sikit minyak atas kuali tu kak? Ya, tak perlu sebab ini sebenarnya adalah kali ketiga kita masak Ika, Kotoyif. So kali pertama dan kali kedua tak guna langsung minyak. Memang elok je dia jadi. Dia tak melekat tak apa. Tapi entah kenapa malam ini dia rasa sedikit pelik dalam live. Mungkin ada benda yang saya buat tak seperti biasa. Mungkin sebab live kan kita jadi macam sibuk handphone ke. Saya rasa sebab tu lah. Nanti kalau korang buat kat rumah, korang jangan risau. Korang punya bancuhan okey je, serius. Sebab saya guna bancuhan yang sama. Saya buat testing tadi. Ni dia. Ada yang dah siap. Sebelum live tadi saya dah buat. Jadi tak ada melekat apa pun. So ini mungkin disebabkan saya buat live jugalah. Tak fokus. Alright. Okay, jom kita tengok rupa dia. Dia tak cukup ni. Patutnya dia kena garing sikit ni. Okay, kita try lagi. Try and error. Korang semua nak kejar dari tu kodar kan? Lambat lagi nak tidur kan? Sekejap. Rasa macam kena cuci juga dengan tisu. Sebab dia ada kesan yang tadi kan. Tak ada. Ni bukan sapu minyak just bersihkan saja. Tengok jadi tak kali kedua. Oops, sorry. Terlebih. Tak cantik pula sikit bulat dia. Okay, cun. Ika. Fatin. Hai Maria. Hai Fatin. Apa khabar orang Kedah? Lina Hanifah Dahlan. Kuali non-stick jenama apa itu? Okay, saya tak tahu Lina. I don't know lah Lina. I'm not sure. Ini adalah jenama apa. Tapi dia okey lah. Sepanjang 2 kali buat tu okey. Muhammad Syamil. Ya Allah Syamil. Lambatnya bapak masuk. Bapak. Apa lambat sangat tengok anak masak ni? Okey. Kita tengok jadi apa yang ni. Ni yang kali 3. Saya kuatkan api. Dah terbiasa. Dapur gas kalau ke bawah. Dapur portable kalau ke bawah besar kan. Susahnya. Kalau yang biasa tak susah macam ni. Tapi bawah dia dah start garing.
Yang ni berbeza sikit yang ni. Kita cuba lagi, aku tak puas hati sana ni. Nampak tak puas hati kita masak. Sebab ni kita buat macam ni jadi. Lagipun memang nak kena habiskan pun. Memang plan nak habiskan dough ni depan korang. Korang boleh tengok betapa lajunya sebenarnya masak ketayif ni. Tapi tak sangka pula saya kena buat eksperimen satu-satu pula dengan korang sekarang. Okay. I think I'm gonna go with strong fire. Sebab bila strong fire dia macam lebih okey. Tak ada susu dulu. Alright, masukkan bismillah. Yang boleh jadi bentuk pelik-pelik tu sebab saya buat kat tepi-tepi ni lah korang. Sebab tu bentuk dia pelik-pelik. Ni bukan apa, nak cepat habiskan dough. Ni kalau korang nak cantik jangan buat macam ni lah. Buat satu-satu lah cerita dia. Apa jadi ya? Apa jadi? Api kuat ke? Ya, api kuat. Tak pakai api kuat, nak tengok jadi apa kalau pakai api kuat. Semoga jadi. Fuh. Jangan angkat lagi, tak garing lagi tu. Tak, dia sebenarnya bukan garing, dia melekat terus. Saya masak dengan tenang ya 2 hari lepas yang korang tengok first posting pasal ketayif 47 total. Masak dalam masa 20 minit sahaja. Sebab dalam satu pan boleh buat dalam 4 ke 3 keping ketayif. Tapi bentuk pelik lah. Bentuk macam ni. Okey. Bila kering je memang saya angkat terus. Betul lah ni. Dia kena api kuat lah. Bila api kuat dia okey. Tapi dia still melekat. Tapi saya rasa melekat ni sebab kesan yang first tadi. Okey, tadi tepi ni tak ada kesan ketayif yang hangus first tadi kan? Ni senang nak angkat. Nampak tak? Senang nak angkat. Maksudnya tadi tu dia terkesan dengan yang first yang tak jadi. Abu mana abu? Kenapa tu mungkin? Tak? Okay, jom. Kita buat lagi banyak sikit. Untuk... Aduh, panas. Okay. Tak cantik dah. Saya rasa saya nak kena basuh baru kuali ni. Sebab dia asyik melekat-lekat kan. Okay, so kita cuci dulu. Setelah tu cameraman pusing-pusing sikit. Dekat meja tu, meja je. Okay, you're done. So, kita keringkan kita punya kuali. Alright, so mat. Ada je senduk yang bukan senduk besi. Nak pakai non-stick kan, orang kata jangan pakai senduk besi. Cuma sebab ada kamera berbagai ni tak sampai kalau tak pakai senduk besi. Yang kat rumah ni pendek. Jadi kita pakai je lah senduk besi no. Senang nak capai. Alright, kita cuci sikit, kita punya sudip pun.
Tengok panas betul. Bismillah. Sudah jadi. Ada jejak kasih bite dekat dalam live ya. Bite apa? Bijak ingat corner kan? Ustaz Amir Muhammad Akram. Oh, orang Kedah tengok. Malu je. Buat ketaya tak jadi. Tak apa. Ketaya tak jadi pun boleh makan kak. Okay, nanti korang boleh buat kat rumah. Alright. Okay, nampak? Dia berlubang-lubang. Dia akan kering. So, bila dia kering kat belah atas, dah boleh angkat. So, now dia belum kering lagi. Biar dia kering dulu habis-habis. Almost kering. Sikit lagi. Dah tak ada yang putih-putih tu, maksudnya dia dah kering. Kalau kita nak angkat pun senang. Tada! I know it! Okay, dengan ini saya isytiharkan kenapa tadi tak jadi. Sebab cantiknya. Sebab api. Okay, dia memerlukan api yang kuat. Dia tak boleh api yang perlahan. Perlu api yang kuat. Alright. So now kita boleh ketepikan ni. Nanti habis live saya akan habiskan adunan ni. Sekarang ni kan kita nak cerita macam mana nak makan Qutaif. Ini adalah last phase. Ya, last phase untuk kita punya live pada malam ini. Kita ketepikan semua ini. Sebentar lagi kita sambung masak. Cuma sekarang ini saya nak tunjuk kepada you all. Kita ada pilihan nak makan dengan Krzysztof. Tadi kita dah tunjuk gaul dengan gula. Depends kat korang nak gula banyak mana dan sebagainya. Okay, lepas tu kan kita ada macam-macam lagi sebenarnya pilihan. Korang sebenarnya boleh juga buat isi daging tau. Tapi yang tu korang kena search lah dekat YouTube. Dia punya resipi. So untuk yang sekarang ni kita ambil yang basic je. Kita ada coklat. Kemudian kita ada kacang. Alright. So nak makan dia korang ada dua pilihan. Alright, ada dua pilihan. Korang nak makan dengan cara calit-calit pun boleh. Kita tundukkan sikit kita punya kamera. Lepas tak lepas nak tunduk. Macam ni. Macam ni okey kot kan? Okay. Alright. Okay. So ada dua cara. Okay, cara yang pertama korang boleh calit-calit. Kan macam ni kan. Calit macam tu. Lepas tu makan. Okay. Ataupun korang juga boleh guna kaedah Qutaif ni. Korang ambil isi tisu. Cuci sikit sudu ni. Alright. Okay. Kita ambil coklat. Okay. Kemudian kita boleh letak kat tengah-tengah. Tadi dah tunjuk dah sebenarnya. Lepas tu sebenarnya tepi-tepi ni dia masih lagi lembap tau. Tepi-tepi ni. So kita buat dia macam curry puff. Look. Macam curry puff. Lepas tu kita kepit dia. Nampak tak kepit dia? Dia macam curry puff. Okay, macam mana saya tahu benda ni? Ini tuan rumah saya. Mama rumah terakhir saya dekat Jordan, rumah kubur yang tunjukkan cara makan ni.
hampir berapa malam lah saya buka puasa dekat rumah mama. Dia tahu saya suka ni. Dia buat ni. Dia isi kadang-kadang dalamnya madu, kadang-kadang dalamnya kishtah, kadang-kadang dalam dia coklat, kadang-kadang juga macam dia buat sendiri isi tu, daging macam tu lah. Tapi saya tak sure resipi dia macam mana. Cuma saya pernah google, ya ada diorang buat kuih taif isinya daging. Lepas tu dia sama ada korang terus makan macam ni, ataupun jangan terkejut, ataupun diorang goreng. Ya, diorang goreng macam biasa. Goreng macam biasa. Ada minyak yang banyak, goreng. Saya suka makan kalau goreng. Tapi satu je nak cakap, 2 ketul je cukup. Sebab apa? Pening. Sebab kuih taif ni, bila dia digoreng, dia kan lembut kan? Dia lembut. Dia macam sponge. Dia macam serap minyak tu tau. So, kalau makan banyak pening kepala. Kalau saya pening lah. I'm not sure kalau korang macam mana. Tapi itu yang saya alami bila kita makan kuih taif yang digoreng. Right? Dia meresap minyak yang sangat-sangat banyak. So, ini kaedah yang pertama, calit-calit makan. Kaedah yang pertama. Ini adalah kaedah yang kedua, buat macam kari pap. Kaedah yang ketiga adalah isi inti. Kemudian korang goreng. So ada 3 kaedah membuat kuih taif. Makan kuih taif. Kuih taif ke kuih taif ke, I'm not sure sebenarnya macam mana sebut dia. Tapi inilah dia antara perkongsian yang saya boleh share dengan korang semua malam ni. So kita pusing sikit, I'm not sure. Tudung anak okey ke? So, hi, Assalamualaikum. So, semoga korang semua bermanfaat lah, rasa-rasa gembira dengan perkongsian ni. Tadi ada kuih taif tak jadi mula-mula. Bila tak jadi tu kan, bila fikir balik, kenapa kita nak tunjuk cara masak yang sempurna kan? Bila tunjuk ada yang tak jadi. So, bila korang buat nanti kat rumah, korang tak adalah panik. Kak Maria buat pun tak jadi. Maria buat tadi pun dalam live tak jadi. So ada try and error lah. Bila kita buat tak semestinya semua jadi. Tapi yang penting kan usaha, korang resipi kena betul. Kalau resipi tak betul, memang tak akan jadilah. Point dia. So untuk kuih taif ni, nanti kan saya akan tulis dekat komen dia punya resipi, dia punya bahan-bahan. Sangat-sangat simple. Cuma boleh dikatakan bahan-bahan dia sangat mudah. Antaranya tepung, garam, gula dan sebagainya. So kita ada preset. Korang boleh pilih sendiri korang nak makan dengan coklat ataupun korang nak makan dengan kishtah tadi. Ini yang kishtah yang kita dah campur dengan gula, kita adunkan tadi. Ataupun korang nak makan dengan kishtah kosong pun sebenarnya sedap. Dia ada rasa macam susu-susu macam tu. Okey, ataupun korang nak makan dengan kacang. Kacang tak buka lagi. Ke dah buka ah? Weh, belum buka lagi. Fresh guys. Oh. So sekarang ni kita akan buat test rasa-rasa makan-makan. Alright. So kita ada pinggan kat sini. Masak kuih taif malam ni untuk sahur ke udah? Taklah, Alom. Kita masak kuih taif ni untuk simpanan. Dia boleh tahan dalam 2 hari lebih kurang. Tapi depends kepada penjagaan lah. Kita pegang dia berapa kali dan sebagainya. So kita ada kuih taif kat sini 1. So kita boleh calik nak makan dengan coklat ke. Okay, so kita ambil coklat. Kita makan kuih taif. Let's eat. Dah baca doa makan? Jangan risau. Kacang. Alhamdulillah. Rasa dia betul.
Okay. And now, kishta. Kishta saya suka yang ada gula. Clapping like a seal. Sebab sedap. But anyways, thank you semua orang yang menonton. Ada 3 cara makan kepaya. Bahan-bahan pun senang, cara masak pun senang. Jadi tak jadi belakang kira, yang penting kita cuba dulu. And selamat mencuba. Bye bye. Assalamualaikum.